Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah bil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana kita masih dapat bersama di alam maya untuk sama-sama belajar dan terus memahami perkara yang penting bagi seorang wanita, dan bukan saja wanita sebenarnya, seperti yang telah Ustazah sebut sebelum ni, terutama suami, ayah, suami, mana orang lelaki lah ya, orang lelaki sepatutnya tahu ilmu ini kerana kesilapan yang dilakukan oleh isteri dan anak-anak sebenarnya akan terbalik kepadanya juga. Maknanya kalau kejahilan dia, sebab tanggungjawab dia adalah mendidik isteri dan anak-anak. Okey. Waalaikumsalam Ainul Hayah. Okey. Ainul. Saya baca Ainul Hayah ya. Okey. Ustazah sepatutnya kita bincang pada 2 hari lepas tentang mubtadi'ah ataupun mubtada'ah, mumayyizah, okey, dan juga ghair mumayyizah. Ustazah nak sentuh sekarang ni, mula-mula Ustazah fikir nak bincang pasal qada solat ni bila dah habis nantilah, tapi bila fikir balik, rasanya supaya kita tak tertinggal jauh lagi daripada slide yang berkenaan, Ustazah ingin kita tengok balik seperti yang Ustazah sebut sebelum ni tentang mubtada'ah mumayyizah ni. Kalau dia datang hitam dulu kemudian merah, kita biasanya, Waalaikumsalam Ustazah Ruqayyah, Nadia, Dayan ya. Okey. Dulu sebelum ni kita cakap kalau bagi yang mubtadi'ah mumayyizah ni, bila dia datang darah, Ustazah bagi contoh, tengok slide yang 65 kalau buka ada slide mudah Ustazah nak terang. Okey, katakan dia pertama kali dia datang 5 hari darah merah, kemudian darah seterusnya darah kita kata merah sampailah hari ke-20. Jadi bila biasanya in reality, okey, sebelum kita tahu kita ni mengalami istihadah, sebelum kita tahu anak kita mengalami istihadah, tentu sekali kita dah stop solat daripada hari pertama sampai hari ke-15, betul tak? Selagi mana ada darah, kita akan stop solat. Okay? Kita tak puasa. Tetapi sebaik saja darah keluar lagi pada hari ke-16, mula kita berfikir istihadah. Okay. Kita pun mandi dan solat, kan? Kita tak tengok dah ke belakang, sedangkan sepatutnya kita kena pandang ke belakang. Bila berlaku darah lebih daripada kita kata 16 hari, bermakna kita mengalami istihadah. Kita masih lagi bercakap tentang mereka yang baru pertama kali mengalami haid. Kita belum masuk lagi bahagian orang yang dah lama, yang sudah ada banyak kali mengalami haid. Kita tak masuk lagi. Sekarang ni masih lagi duduk fasa pertama, fasa orang yang mula-mula mengalami haid. Tak kira sama ada dia kanak-kanak ataupun mungkin dia sudah balik baru mengalami haid. Tu kena ingat. Sebab tu Ustazah nak terang pasal qada solat ni. Okey? Jadi contoh Ustazah bagi tadi 5 hari darah hitam, seterusnya sampai hari ke-20 dia mengalami darah merah. Kita bincang minggu lepas, bila berlaku macam ni, cukup syarat 4, syarat tamyiz yang 4 bermakna darah hitam saja dikira haid, dikira haid. Tapi Ustazah cakap setiap kali berlaku istihadah kena pandang belakang, tengok balik, review balik. Bila kita tengok, oh rupanya anakku ini ataupun diriku mengalami istihadah, dan anak ini, cucu ini ataupun diri kita sendiri ke, kita sebenarnya, mana kalau itu pertama kali kita baru datang haid, kan ada orang lambat datang haidnya. Okay? Jadi kita tengok, oh dah belajar dulu, ini adalah mubtadi'ah mumayyizah. Ustazah kata mubtadi'ah mumayyizah yang cukup 4 syarat, hanya
darah hitam sahaja, darah kuat saja, bukan darah hitam, darah kuat sahaja. Contoh ustazah buat sini hitam dengan merah, sebab tu ustazah sebut hitam. Okey, darah kuat sahaja dikira haid. Okey, jadi kita pun tengok darah hitam 5 hari sahaja. Hari ke-6, ke-7 sampai 20 darah merah. Rupanya kita istihadah bermula pada 6 hari bulan. Kita sebelum ni tak solat pada 15 hari bulan. Tak solat sehingga 15 hari bulan. Sebab kita belajar, kita pegang 15 hari adalah haid, maksimum haid. Jadi itu dikira. Jadi bila kita tahu, rupanya tak, saya ni kena qada balik solat-solat saya yang lepas, yang bermula daripada 6 hari bulan. Okey, sebab haid saya hanyalah sebenarnya haid saya adalah pada 1 hingga 5 hari bulan. 6 hari bulan yang warna merah sampai 20 hari bulan tu adalah istihadah, bermakna kita tadi pada hari ke-16 kita dah mandi kan? Setelah kita, sebab kita tahu istihadah, kita ini dah lebih 15 hari, kita pun mandi, kita pun solat. Tetapi kena ingat, kita juga kena qada segala solat yang pada 6 hari bulan, 7 hari bulan sampai 15 hari bulan yang kita tinggal. Yang masa tu kita ingat dia adalah haid. Okay. Adakah kita berdosa tak solat masa tu? Tak berdosa. Kita tak berdosa. Kita bukan sengaja, kita berhukum dengan zahir. Ustazah dah sebut sebelum ni, tengok darah stop solat. Ada darah stop solat, suci solat. Tapi sekarang ni bila berlaku istihadah, tu yang ustazah kata kena tengok belakang, kena review balik hak mana sebenarnya haid kita. Jadi dalam kes dalam slide yang ke-65 tu contoh mubtadi' amal yizah, yang ustazah buat contoh 1 hingga 5 hari bulan dia darah haid, 6 hingga 25 hari bulan darah istihadah. Jadi kalau sebelum ni dia stop solat sehingga 15 hari bulan maksimal haid. Bila berlaku istihadah, bermakna dia kena tengok, cek balik, review balik hak mana dia kena qada. Okey, ustazah harap boleh faham ya. Kalau ada slide kat depan mudah. Okey. Begitu juga kes apa ni? Yang kedua ustazah bagi contoh yang slide berikutnya 66 mumayyiz tadi mumayyizah yang dimulakan dengan warna merah. Dia 1 hingga 17 hari bulan. Hari pertama mari darah warna merah, tak solat. Kedua tak solat. Sampai 15 hari bulan tak solat. Sebab dia faham dah 15 hari maksimal. Tengok 16 hari bulan ada darah lagi. Dia kata, saya mengalami istihadah. Dia pun mandi, dia pun solat. Sebab tadi dikira. Tapi pada hari yang ke-17 keluar lagi darah merah. Okey. Pada hari ke-18 keluar dah darah hitam. Sampai 25 hari bulan. Sekarang ni tengok pada syarat, cukup syarat tamyiz. Kita yang anak-anak ataupun kita yang baru pertama kali mengalami haid, kita dah umur 15 tak mari, 17 tak mari, 20 tahun baru mari haid, adakah kita kata kita baru balik? Tidak, kita balik pada umur 15 tahun tadi. Okay? Tapi anak-anak yang umur 9 tahun mari tu tak apalah, dia baru, kita kata dia masih baru mencapai umur, itu permulaan umur balik. Saya nak cerita dua senario. Kalau berlaku macam ni terjadi kepada anak kita yang baru masuk 9 tahun, yang baru sama ada dia berlaku 9 tahun tepat ataupun dalam lingkungan 15 hari sebelum genap 9 hari, keluar darah merah dulu. Senang ustazah bagi, okay? Darah merah 15 hari, contoh ustazah nak bagi 15 hari darah merah diikuti dengan 15 hari darah hitam. Rasa-rasanya kita royak kat anak kita, kalau tak tahu ilmu ni kita royak ke apa? Kita akan kata 15 hari pertama tu kita panggil apa, adik ke apa, ikutlah katakan nama dia. Fatimah, haid Fatimah 1 hingga 15. Okey, hari ke-16 kena mandi dan solat. Kita tak tengok dah warna tu, kita tak cara dah, salah kita bagi hukum. Sepatutnya kita cakap kat dia, darah Fatimah ni 15 hari pertama merah.
15 hari berikutnya hitam. Syarat tamyiz cukup. Jadi sebenarnya haid Fatimah bermula pada 16 hari bulan ke atas, iaitu 15 hari berikutnya, bukan satu hari bulan hingga 15 hari bulan tu. Okey? Faham? Okey? Ini contoh yang Ustazah bagi. Banyak kali Ustazah sebut untuk memudahkan kefahaman. Ustazah kira 1, 2, 3, 4, 5, 15 tu supaya mudah kita tangkap. Bila sebut 15, kita terus kepala kita tangkap. Mana itu 15 hari. Dalam realiti, kalau 1 hari bulan tu keluar pada pukul 7 pagi, bermakna 2 hari bulan 7 pagi baru cukup 24 jam. Tu Ustazah ingatkan sentiasa, ya. Sekarang ni Ustazah nak mudah faham. Jadi hari pertama sebab nak cukup mudah kita tangkap pembelajaran masa kita belajar ni. 1 hingga 15 hari bulan darah merah. Umur baru 3 hari lagi nak cukup 9 tahun Qamariah. Mari darah ni keluar darah warna merah, lanjut sampai 15 hari. Lepas tu tiba-tiba hari ke-16 keluar darah hitam. Nak buat macam mana? Kita pun dah belajar, kita kata anak, darah hitam tu lah haid. Jadi sebelum ni adalah darah fasad. 15 warna darah lemah, ya. Warna darah lemah, sebab sini Ustazah buat contoh merah dengan hitam. Hak lemahnya hitam, hak lemahnya merah. Yang kuatnya hitam. Jadi haidnya adalah 15 hari, bermula 16 hingga 30. 1 hingga 15 hari bulan yang warna merah tu darah lemah dikira darah fasad. Dia tak wajib qada. Kenapa tak wajib qada? Sebab dia belum balik lagi. Dia baru umur baru nak cukup 9 tahun. Tetapi berbeza dengan mereka yang telah balik. Dia tak mari haid pun umur 10 ni sampai umur 15 tahun tak mari haid. Mazhab Syafi'i kata walaupun tak keluar haid, bila mencapai umur 15 tahun Qamariah, dia dikira sudah balik. Takdirnya pada umur 17 tahun baru keluar darah, pertama kali mengalami haid. Okey, bila berlaku kes yang macam ni, mula-mula alami haid ni umur dah 17 tahun, belum mari 15 hari, mula-mula dia mari kira sampai 15. Dia kata 15 hari. Tengok besokannya hari yang ke-16 keluar darah hitam. Adakah dia boleh berhukum bahawa yang merah itu bagai haid dan hitam itu adalah istihadah? Tidak. Dia pertama kali dan dia sudah balik dan mencapai umur balik, tapi baru pertama kali mengalami haid. Jadi yang kita dah putuskan tadi, yang warna merah 15 hari pertama warna merah, 15 hari kedua warna hitam. Yang hitam ini sebagai haid, dan yang 15 hari merah darah lemah berbanding darah kuat. Darah lemah istihadah, darah kuat adalah haid. Jadi yang 1 hari bulan hingga 15 hari bulan, 15 hari pertama darah merah itu dia kena qada solat. Tadi dia dah tinggalkan. Once kita tengok, betul tak? Kita tengok darah, kita tinggallah solat. Dosa tak? Kita tak berdosa. Betul dah kita buat tu. Hukum dia begitu, hukum zahir. Kita mana tahu lagi? Kita tak akan tahu kita istihadah melainkan setelah darah keluar pada hari ke-16. Okey? Kita tak akan tahu. Jadi bila dah tahu istihadah tu yang kita kata kena review balik. Okey? Jadi kalau anak-anak kita kata darah tadi darah fasad, dia belum sampai umur balik, tak wajib qada. Tapi bagi orang yang pertama kali alami haid setelah dia mencapai umur balik, dia kena qada yang istihadah tadi tu. Okey, yang 15 hari darah lemah tu. Sebab dia yang ni bukan haid, dia adalah istihadah. Haid sebenar adalah pada 16 hingga 30 yang berwarna hitam. Okey, Waalaikumsalam Ros. Ros apa ni? Ros Lizawati. Okey, faham Harap boleh faham. Okey, begitulah seterusnya dalam bab mubtadi'ah ghair mumayyizah yang Ustazah sebut. Okey, bila dia tak akan tahu bahawa dia tu mubtadi'ah ghair mumayyizah kecuali setelah dia alami istihadah. Sampai kesudah baru kita
pusing balik tengok, review balik, rupanya dia mengalami istihadah dan dia terkategori dalam golongan wanita ataupun anak ataupun wanita yang baru pertama kali mengalami haid tapi dia adalah ghair mumayyizah. Apa ustazah sebut? Ustazah kata bila ghair mumayyizah dan dia adalah orang yang pertama kali alami haid, haidnya adalah 1 hari sahaja. Okey, jadi maknanya tadi sebelum ni tadi pula. Sebelum ni, sebelum dia tahu dia istihadah, dia dah tak solat 15 hari. Betul dah kita bila kita alami darah ni selagi mana dalam tempoh 15 hari tu kita tak solat, betul dah. Tak salah. Tetapi bila kita dah alami istihadah, kita review balik, tengok ke belakang, kita ni kes apa kita ni. Dan kita ni baru pertama kali alami darah. Kita ni mumayyizah ke ghair mumayyizah? Okay, sekarang ni kita dapati kita ghair mumayyizah. Darah sama daripada mula keluar sampai hari ke-20. Sama sahaja kita ghair mumayyizah. Mubtadi'ah ghair mumayyizah, apa hukum dia? Sehari sahaja haid. Sehari sahaja. Ambil minima. Ya? Minima haid sehari saja. Yang lain semua istihadah. Bermakna hak kita tinggal selama ni kita kena qada. Mana dalam tempoh 15 hari kita tak solat 15 hari, hanya 1 hari saja dikira haid, bermakna 14 hari kita kena qada solat. 14 hari kita qada solat. Beratnya ustazah. Itulah ujian bagi orang perempuan. Itulah ujian kita. Okey, ujian bagi orang perempuan. Kenapa? InsyaAllah kita tak perlu bersungguh, kita tak perlu nak mengeluh dengan ini. Ada kebaikannya insyaAllah. Ada kebaikannya insyaAllah. Husnuzon sentiasa dengan Allah. Allah nak suruh kita husnuzon macam mana? Allah nak kita menghadap dia. Allah nak memberi keistimewaan kepada kita, dia memanggil kita menghadapnya dalam bentuk yang lebih kerap. Itu positive thinking. Jangan kita Allah susahnya. Sepatutnya kita rasa seronok sebab sentiasa dijemput oleh Allah. Bila kita tersilap, Allah panggil, buat balik, qada balik, ngadap balik pada Allah. Seronok tak kita bila kita ni kejap-kejap Agung panggil, kejap-kejap orang yang hebat-hebat, Tok Guru kita panggil, orang yang kita sayang panggil, kita menghadap dia. Patutnya kita kena rasa macam tu. Jangan rasa ya Allah ustazah penatnya, tak larat. Jangan sekali-kali terlintas di fikiran kita bila kena qada solat ni kita rasa penat. Biar kita rasa bahawa ya Allah, terima kasih ya Allah kerana engkau sudi menjemputku untuk menghadapmu kembali. Biar kita rasa macam tu. Baru kita tak rasa stres. Kita rasa seronok ni mendapat surat jemputan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amalkan walaupun kita tidak nampak Allah. Ihsan atau apa benda Rasulullah kata? Maknanya anta abdallah ka'annaka tarahu. Dia memang kita tak nampak. Dan kita tak boleh nak bayang pun. Dan kita tak boleh nak rasa, tapi kita paling tidak kita nak ingat kalau kita fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, paling tidak kita rasa dia tengok kita. Kita rasa begitu. Okey, itulah jadi ustazah nak sebut di sini dalam kategori mana-mana pun, bila kita review balik bab istihadah, kita alami apa? Alami istihadah, bermakna ada tempat yang kita tinggal solat dulu, kita kena apa? Kita kena qada. Okey? Okey, jadi seterusnya begitulah. Okey, kita pergi kepada tajuk berikutnya, yang slide dia adalah yang bertajuk kes-kes istihadah tambahan. Okey, kes istihadah tambahan. Beda setengah jam. Lebih kurang setengah 20 minit. Okey.
Ustazah tak nak apa ni, bila nanti kena kona balik pada slide nak cerita pasal qada solat. Jadi kita terus bercerita kat mana kita kena qada. Okey, slide seterusnya, kes istihadah tambahan. Okey, yang ni jangan pening, Ustazah kena slow je ni. Ya, kena slow sebab kalau tak tengok dulu memang susah nak faham. Kena duduk, renung, fikir. Okey. Yang pertama, macam mana senario dia? Okey, dengar. Darah kuat berada antara dua darah lemah. Darah lemah, darah kuat, darah lemah. Darah lemah keluar dulu, diikuti darah kuat, kemudian keluar darah lemah. Itu senarionya. Okey, darah kuat menengahi antara dua darah lemah. Okey, darah kuat duduk tengah. Orang tengah tu kata, okey. Apa cerita dia? Okey, yang pertama, dan darah kuat tidak melebihi darah kuat kedua. Bila Ustazah sebut darah kuat kedua tu bermakna darah kuat kedua tidak melebihi 15 hari. Okey. Darah kuat kedua pula lah. Darah lemah. Ustazah silap slide tu. Ustazah tak apa ni? Ustazah silap tajuk dia. Baru perasan. Okey. Sebenarnya tajuk dia sepatutnya gini. Darah kuat berada antara dua darah lemah dan darah lemah kedua tak melebihi 15 hari. Astagfirullahalazim. Ustazah baru perasan silap. Tak maaf ya. Itulah manusia. 2-3 kali Ustazah duduk ni baru perasan. Kat sini ada silap, tapi di ayat perhatian tu betul Ustazah buat. Tapi kalau orang yang tak faham apa Ustazah tulis ni pening. Okey, tolong betulkan ya. Dan sepatutnya yang pertama tu, darah kuat berada antara dua darah lemah dan darah lemah tidak melebihi 15 hari. Okey. Okey. Kita tengok di situ ya. Ustazah dah pening ni. Ustazah sendiri pening. Semula. sorry. Betul dah. Darah kuat berada antara dua darah lemah. Tapi darah kuat tersebut tak melebihi 15 hari. Ustazah dah pening. Macam mana nak murid ni? Okey, minta maaf. Sekali lagi. Sebenarnya kita dalam bab ni, kita kena fokus pada darah kuat. Ustazah tertukar dengan satu kes lagi. Satu kes yang apa ni? Yang lain. Okey. Okay. Kita balik slide betul, tak ada silap. Okey, minta maaf banyak-banyak. Okey, Ustazah ulang Darah kuat berada antara dua darah lemah, tetapi darah kuat tersebut tidak melebihi 15 hari. Tidak melebihi 15 hari. Maknanya darah lemah tu 1 hingga 15 hari saja had dia. Okey, ini senario pertama. Okey, senario ini masih lagi mumayyizah. Kita masih lagi mubtadi'ah ya. Kita tak keluar lagi dari kotak mubtadi'ah. Kita tak masuk lagi bab orang yang dah ada kebiasaan haid. Kita masih lagi dalam mubtadi'ah. Orang yang pertama kali alami haid. Tapi kes dia di sini dia jadi bersalah, merah, hitam, merah, ataupun merah kita kata apa? Coklat, merah, coklat. Okey? Nampak? Kita kena faham yang di tengah itu darah kuat. Di sisi kiri dan kanan adalah darah lemah. Kes ini tetap kes yang mumayyizah. Sebab apa mumayyizah? Ingat tak syarat 4 syarat tamyiz? Untuk mubtadi'ah ada 4 syarat tamyiz. Kena ingat. Untuk mubtadi'ah, mumayyizah ada 4 syarat tamyiz, 2 untuk darah kuat, 2 untuk darah lemah. Darah kuat, syarat yang pertama apa? Tak kurang, darah kuat mesti tak kurang daripada 24 jam dan darah kuat tak lebih daripada 15 hari. Sebab apa syarat ini? Ini adalah syarat haid. Sebab kita nak berhukum darah kuat itu sebagai darah haid. Tu formula dia nak ingat syarat itu je. Yang ketiga syarat dan keempat berkaitan dengan darah merah. Apa dia syarat dia?
yang ni mesti berterusan. Maknanya kita kata lebih daripada 15 hari. Ustazah dah sebut penerangan yang lepas ada pendetilan. Ya, kalau dia tak diikuti dengan darah kuat seterusnya, kurang 15 hari pun tak ada masalah. Okey. Dan seterusnya yang terakhir, darah lemah ini mestilah berterusan tanpa diselangi darah kuat dan juga nakok. Okey, dan juga nakok. Okey. Itu syarat dia. Kalau kita tengok pada gambar rajah tu darah kuat berada antara darah lemah dan darah kuat tak melebihi 15 hari. Kita tengok 1 hingga 5 April datang darah merah. Tak payah tengok lagi hukum dia. Keluar darah merah. 6 hingga 12 April 7 hari. Kurang daripada 15 hari. Warna hitam. Kemudian keluar pula pada 13 hingga 30 April selama 18 hari darah merah, yang mana satu head, ya. Jadi hukum dia masih lagi mumayyizah. Sebab apa? Mata kita kena spot kepada darah kuat tersebut yang duduk kat tengah-tengah tu, kurang ke lebih 15 hari. Okey, kurang ke lebih 15 hari masih cukup syarat tamyiz. Jadi hukum tamyiz mubtadi'ah mumayyizah. Kita kata apa mubtadi'ah mumayyizah? Darah kuat itu sebagai haid, darah lemah itu sebagai istihadah. Bermakna dalam bab ini kita tengok darah merah 5 hari, darah hitam 7 hari, seterusnya selama 18 hari darah merah. Dah haid dia adalah 7 hari yang hitam tu sahaja, bukan merah sebelumnya dan bukan merah selepasnya. Kita tak cakap 15 hari, start daripada 5 hari campur 7 hari jadi 12 hari. Kita tak akan beri hukum kepada mubtadi'ah ini start daripada 1 hingga 15 hari bulan adalah haid. Kita akan buat hukum begitu. Salah. Okey? Salah. Sebab dalam kes ini dia mumayyizah. So kita bagi hukum 1 hingga 5 April istihadah. Dia dah tinggal solat dah sebelum ni. Okey? Anak kita baru nak masuk 9 tahun, 2 hari lagi ataupun genap-genap 9 tahun, keluar darah, berlaku darah macam ni, kemudian hitam, merah, hitam, merah. Kita kata macam mana? Okey, sampai 15 hari baru kita tahu istihadah. Bila dah tahu istihadah kita pun kena tengok jenis apa mumayyizah ke ghair mumayyizah anak kita ni, ataupun kita yang mungkin sudah balik tapi baru pertama kali mengalami darah, mengalami haid. Berlaku macam ni, senarionya macam ni, merah, hitam, merah. Kita daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan dah tak solat. Merah ke hitam, belajar ustazah kata dah, selagi mana dan tempoh 15 hari hitam, merah, biru, hijau ke? Biru, hijau tak ada, ustazah tak ajar. Okay, nak cakapnya apa warna sekalipun dia adalah darah. Kita pegang, betul dah kita pegang. Tetapi ditakdirkan pada hari ke-16 berlaku keluar darah lagi, bermakna kita istihadah. Bila istihadah ustazah cakap tengok balik. Orang yang pertama kali mengalami, tengok balik. Kita ni bagi anak kita yang baru nak mula balik, bermakna dia tak perlu qada yang 1 hingga 5 hari bulan. Sebab itu darah fasad, dia tak balik lagi. Tetapi dia kena qada yang selepas tu 6 hingga 12 hari bulan, 7 hari tu haid. Dia tak solat sampai 15 hari bulan. Dia kena qada apa hari? 12 dia tak solat, 13 dia tak solat, 14 tak solat, 15 tak solat, sebab dia sangka haid. Tiba-tiba bila dah tengok senario ni, tengok balik, review balik, rupanya start daripada 13 hari bulan istihadah sampai 30 hari bulan. So 3 hari yang dia tinggal solat tadi dia kena qada. Sebab kita biasanya hari ke-16 kita dah mandi dah. Sebab kita tahu dah lebih daripada 15 hari kita dah solat. Tak timbul isu qada di situ. Yang timbul isu qada ni bila kita yang 15 hari pertama biasanya. Yang libatkan qada ni adalah 15 hari pertama. So, jadi dalam kes ini, dalam contoh ini ustazah bagi, kalau bagi yang sudah balik, nampak tak? Bagi yang sudah balik, bermakna itu anak yang baru nak balik. Bagi yang sudah balik, berlaku senario ini, bermakna 1 hingga 5 hari bulan pun dia kena qada, sebab itu istihadah.
Dan dia sebenarnya dah balik. Dia balik. Sebab apa? Walaupun dia tak mari haid, tapi baru 17 tahun mari haid, umur 15 tahun tadi tu, sebelum ni dia dah balik. Ni baru 17 tahun baru alami haid. Dan berlaku senario ini, dia kena ganti segala solat 1 hingga 5 hari bulan dan juga 13, 14, 15 tadi. Sebab bermula kita kata 16 hari bulan ke atas adalah istihadah. Bermula 13, 14, 15, 16, 17 sampai 30 istihadah. 1 hingga 5 istihadah. 6 hingga 12 April sahaja dikira haid, sebab itu adalah darah kuat. Darah kuat menengahi antara dua darah merah. Jadi yang hitam ini sahaja dikira sebagai haid. Okey? Jelas ya? Kat mana kena qada? Kat mana haid? Bila berlaku istihadah ni kita kena fikir satu, yang mana satu haid? Yang kedua, yang mana satu kena qada? Tak mudah ilmu ni. Sebab tu kita, kalau kita tak ngaji, haru biru ibadat kita. Kita mungkin, kalau kita sedar sebelum kita meninggal, tak apa. Kita boleh taubat. Allah Maha Pengasih. Innallaha kana ghafurur rahim. Kita yakin Allah tak sama dengan kita. Kita ni kalau maaf ke orang macam mana? Saya maaf tapi tak mungkin hati saya dapat melupakannya. Kan? Kita minta supaya Allah padam segala sayiat kita. Tapi dengan manusia, kita beri maaf. Tak nak padam, buat padam tu kelabu, ada lagi bayang-bayang. Tak nak padam habis dari hati tu. Ada je. Tak nak buang habis. Kan? Tapi Allah tidak. Jadi sebab tu, kita jangan stres. Wanita jangan stres. Husnuzon dengan Allah. Allah buat kat kita ni ada hikmat belaka. Hak terbaik belaka. Seperti Ustazah kata tadi, kena qada. Kita positive thinking. Sebenarnya Allah nak dengar suara kita. Allah nak dengar kita. Nak tengok dia menghadap kita. Allah suka jumpa kita. Itu positive thinking. Ini kita tak. Malu penatnya. Tak larat lah. Nak ganti ni. Jenuh. Tak. Ini bagi orang yang tak merasa nikmat untuk menghadap Allah. Bila kita merasa nikmat kepada Allah, nikmat menghadap Allah, kita seronoknya boleh ganti balik. Dan kita tahu bahawa Allah memaafkan kita. Allah tak hukum kita yang kita tinggal solat dulu tu sebab kita berhukum pada zahir. Sebab itu hukum dia. So jangan stres. Jangan stres. Buat slow-slow ganti tu. Kalau kita meninggal pun Allah tahu, bukan kita tak mau ganti. Kan? Okay? Pertamalah kalau bila dah tua-tua ni baru tahu, ya Allah banyaknya silap, ya Allah. Umur 60 tahun baru tahu silap selama dia duduk pakai 15 hari 15 malam. Umur 50 tahun baru tahu. Kan? Baru nak ngaji dulu tak ngaji. Tok laki nak pergi sejid, tok laki tak pergi. Tok laki pun jahil sama tak ngajar. Kan? Ngepek pula ustazah hari ni. Okey, tak maaf. Jadi gitu ustazah nak rayaknya. Bila berlaku istihadah, kita kena tahu yang mana satu haid, yang mana satu kita kena, hari apa kita kena qada. Ya? Boleh dah? Okey, seterusnya perhatian kita. Darah lemah kedua walaupun lebih daripada 15 hari. Ustazah nak rayaknya dalam bab ini mubtadi'ah, mumayyizah kering mumayyizah, ini kita kata darah lemah tak memberi kesan dari sudut menghukumkan mumayyizah ataupun sebagainya. Dia tengok kepada darah kuat. Bilangan hari darah kuat. Tu kena pegang. Okey? Kena pegang. Dalam kes mubtadi'ah yang akan mempengaruhi dia sama ada dia mumayyizah ataupun ghair mumayyizah, tengok kepada darah hitam. Berapa hari? Okey, kalau kurang mumayyizah, lebih ghair mumayyizah. Kita tengok seterusnya ya. Yang kedua, kita tengok yang kedua. Darah kuat berada antara dua darah lemah. Sama, darah kuat, darah lemah. Tetapi darah kuat melebihi 15 hari, bermaksudnya 16 hari ke atas. 16 hari ke atas.
bukan 15 hari, 16 hari ke atas. Dia kes ini 1 hingga 5 April 5 hari, mari darah merah. 6 hingga 21 April 16 hari, 16 hari. Darah hitam, darah kuat. 16 hari, lebih daripada 15 hari. Darah hitam keluar. Lepas pada tu keluar apa? Keluar balik darah merah. 22 hingga 30 hari, 9 hari. Nampak tak? 9 hari je darah merah kedua. Tapi kes ini adalah kes mubtadi'ah ghair mumayyizah. Dalam kes mubtadi'ah ghair mumayyizah, ingat 1 hari sahaja haid. 1 hingga 30 hari bulan tu haid dia 1 hari bulan je sahaja. Haid dia 1 hari bulan sahaja. Ustazah, kan ada warna hitam tu. Kan boleh tengok warna merah, warna hitam. Oleh kerana dia ghair mumayyizah, tak cukup syarat tamyiz, sebab darah kuat lebih daripada 15 hari. Kita sebut tadi ada 2. Darah kuat mesti kurang daripada berapa hari? Mesti tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada 24 hari dan tak boleh lebih 15 hari. Sekarang ni darah kuat lebih daripada 15 hari. Dah tak cukup syarat tamyiz. Bila tak cukup syarat tamyiz yang 4 tu, terus tukar, masuk dia dalam bakul ghair mumayyizah. Kes mubtadi'ah ni ada 2 je, sama ada mumayyizah ataupun ghair mumayyizah. Kalau mumayyizah, semua darah kuat haid. Kalau ghair mumayyizah, 1 hari saja haid. Tak kira lah warna apa pun, yang penting 1 hari yang pertama saja. Dengan syarat kita sebut tadi, jangan lupa syarat untuk ghair mumayyizah, dia ingat permulaan keluar darah. Dia kena ingat permulaan keluar darah. So kita kata berapa hari bulan keluar darah, mula-mula keluar darah 1 hari bulan ustazah, berapa hari bulan, 3 hari bulan ustazah. So 3 hari bulan itu haid. Seterusnya adalah istihadah bagi ghair mumayyizah. Kalau dia tak ingat, tanya, dok tahu ustazah, dok tanda, dah ingat mutahayyirah selama 30 hari. Apabila mutahayyirah bermakna berjalan hukum haid dan hukum suci serentak dalam tempoh 30 hari. Berat nanang. Okey, sebab tu ustazah kata orang yang dok cakna tak mau ambil tahu pasal kita bila keluar darah catat tarikh, catat pukul berapa. Okey, sebab kalau darah tu berterusan melengket, kita nak tentukan 15 hari 15 malam tu kena tengok pukul juga, bukan tarikh sahaja. Okey? Okey? Jadi mana-mana kalau kita ada kekhilafan, mana yang baru, katalah masih muda lagi, alhamdulillah dapat ilmu awal. Bagi yang dah ni banyak bertaubat banyak bertaubat. Qadaklah solat sebelum ni sekadar yang mampu, moga Allah ampuni kita. Okey? Ustazah nak ulang sekali lagi. Dalam kes mubtadi'ah ini hanya 2 jenis sahaja. Orang yang mula-mula alami haid ini hanya 2 jenis, mumayyizah ataupun ghair mumayyizah. Mumayyizah bermakna cukup 4 syarat tersebut. Mana satu darah haid dia? Darah haid dia adalah yang hitam, yang darah kuat sahaja. Hitam dengan merah, hitam yang kuat. Merah dengan coklat, merah yang kuat. Coklat dengan kuning, coklat yang kuat. Okey? Kuning dengan keruh, kuning yang kuat. Okey? Dia kena faham betul. Boleh ya? Dan kita nak tahu bila masa dia tumbuh mumayyizah, tengok kepada darah hitam. Darah merah tak memberi kesan. Tidak akan berapa hari darah merah tu lebih ke kurang ke 15 hari, tak memberi kesan. Yang memberi kesan pertukaran pada status adalah pertukaran pada status mumayyizah kepada ghair mumayyizah. Senario bertukar daripada mumayyizah kepada ghair mumayyizah hanya kerana darah hitam itu lebih daripada 15 hari. Boleh faham tak? Harap-harap boleh faham. Okey, seterusnya kan tak habis aku apa dah ni? 40. Ustazah nak kejar sikit ya. Yang ketiga, macam mana?
darah 3 warna. Ingat tak ustazah pesan 2 hari lepas ke? Okey, ingat tak? Ustazah kata dengar baik-baik. Bila ustazah cerita 3 syarat, 3 syarat bila 3 warna tu, hitam, merah, kuning. Slide yang keberapa tahu? Tak salah, kejap ustazah tengok. Slide yang nombor slide nombor 60. Baru 2 hari lepas belajar. Yang ustazah sebut jika dalam tempoh istihadah berhimpun 3 tingkat darah. Darah hitam dan darah merah digabungkan haid dengan 3 syarat. Apa syarat dia? Darah kuat keluar dulu, darah lemah. Sebab dia bila 3 tingkat, darah kuat, lemah dan paling lemah. Untuk kita gabung kuat dengan lemah ini, syarat dia pertama, darah kuat keluar dulu, darah lemah diikuti dengan darah lemah dan seterusnya darah paling lemah. Hitam, merah, kuning. Dia keluar ikut susunan tu, dan darah lemah hendaklah bersambung dengan darah, iaitu mesti darah lemah ni keluar serupa darah hitam. Dan apabila kita gabung darah bila darah lemah dengan darah kuat, darah lemah dan darah kuat mestilah bersambung, iaitu darah lemah keluar dulu, darah kuat keluar dulu, darah lemah diikuti dengan darah lemah dan paling lemah. Jadi, dan syarat ketiga bila kita gabung darah kuat dengan darah lemah ini tak lebih daripada 15 hari. Jadi dalam nombor 3 itu nak ceritanya dia tak jadi gitu. Dia tak memenuhi 3 syarat yang kita sebut tadi. Kita tengok ya. 3.1. Darah lemah keluar dahulu. Kita ada 3 warna. Kuat, lemah, paling lemah. Itu term yang ustazah nak guna, ataupun mudah ustazah sebut merah, hitam, kuning. Contoh merah. Darah lemah keluar dulu, iaitu warna merah keluar dulu. Itu menyalahi syarat yang pertama. Syarat pertama apa dia? Darah kuat kena keluar dahulu. Sepatutnya hitam dulu. Sebab sini ada 3 warna darah. Hitam, merah dan kuning. Apa cerita? Contohnya 1 hingga 5 April keluar warna merah 5 hari. 6 hingga 10 April iaitu selama 5 hari keluar darah hitam. Dan pada 11 hingga 30 April selama 15 hari keluar darah istihadah. Keluar darah kuning. Ustazah mata tengok kepada hukum, dalam slide. Merah, hitam, kuning. Sepatutnya hitam, merah, kuning. Kalau nak pakai hukum boleh gabung kuat dengan lemah, ataupun merah dengan hitam. Tapi di sini keluar darah merah dahulu. Jadi kita hukumkan merah itu sebagai istihadah. Kita tak gabung tu, nampak tak? Merah 5 hari, hitam pun 5 hari. Bila kita campur tak lebih 15 hari. Tapi sebab dia keluar dulu, hak lemah keluar dulu, kita tak boleh gabung. Kita tak gabung. Yang hitam kat tengah tu saja sebagai haid, dan kuning yang hujung pun juga istihadah. Istihadah, haid, istihadah. Boleh faham ustazah ulang sekali lagi, takut ada yang tak ada slide. Senario yang ketiga ini merujuk kepada 3 tingkat warna, 3 color ada. Tapi dia tak ikut turutan, dia keluar dia tak ikut turutan kekuatan. Dia tak jadi hitam, merah, kuning. Itu. Tapi dia keluar merah, hitam, kuning. Merah keluar dulu. Hak lemah keluar dulu. Diikuti dengan warna hitam, darah kuat. Kemudian seterusnya darah paling lemah. Hak mana sehid? Hak hitam itu adalah haid. Ustazah, je kalau campur kita tengok merah 5 hari, hitam 5 hari, kalau campur 2 tu tak lebih lagi 15 ustazah. Kenapa ustazah kata hak hitam je? Ini mubtadi'ah mumayyizah. Kita jangan set lagi dalam kepala ni muqtadah ni, kes kita jangan letak tepi dulu. Kita cerita bab orang yang baru mari haid. Kalau kita duk nak apply kat kita, mabuk sekejap. Tak sekejap lama.
Okey? Ini bukan kes orang yang dah ada kebiasaan. Ini kes orang yang baru mengalami haid. Baru pertama kali keluar darah. Hak kita tu sabar dulu. Kes kita tu sabar dulu lepas ni. Okey? Kita belajar bab orang yang pertama kali keluar darah. Okay, jadi darah dia keluar merah dulu 5 hari, hitam 5 hari, lepas tu 15 hari warna kuning. Lemah, kuat, paling lemah. 3 tingkat warna. Hak mana sehid? Hak hitam. Kalau kes ini berlaku pada anak kita yang baru nak balik, hak mananya dia kena qada? Kita solat tang mana kena qada? Kita tengok, okey, dia dah tak solat pada 1 hari bulan hingga 15 hari Ramadan. Pasti dah kita dalam bila mari darah, kita kata mari je dalam had 15 hari kita dah solat dah. Kita tak solat, betul. Memang kita tak solat. Dan betul tak kita buat, kita betul dah Ustaz, betul. Jangan sehati betul. Jangan. Tapi bila darah mari hari ke-16, Allahu Akbar, kita kata aku istihadah, ataupun anakku ini mengalami istihadah, hak mana sepuluh. Jadi kita kena tanya, hak mana sehid ni sebenarnya. Jadi tengok-tengok cukup syarat tamyiz. Okey, maka dia mubtadi'ah mumayyizah. Sebab apa cukup syarat tamyiz? Darah kuat. Tengok darah kuat tu tak melebihi 15 hari. Okey, jadi hukum dia darah kuat sahaja dikira haid. Dan kita tak boleh nak gabung dia dengan merah sebab dia menyalahi hukum 3 warna. Okey? Sebab syarat 3 warna tadi kalau nak gabung, dia kena penuhi 3 syarat yang Ustazah dah sebut. Itu untuk anak yang baru nak mula balik. Tapi bagi perempuan yang sudah balik tapi baru pertama kali mengalami, dia dah balik umur 15 tahun, umur 17 tahun baru keluar darah. Berlaku pula gini, bermakna bila dah berlaku pada 30 April, Allahu Akbar, ada 3 warna ni, macam mana hak mana satu haid? 15 hari tak dia dah tinggal solat. Berdasarkan hukum maksimal haid 15 hari. Memang lepas 15 hari dia dah solat. So dia kena tengok balik. Rupanya yang merah itu sahaja adalah istihadah, adalah haid. Yang warna hitam tu, darah kuat tu adalah darah haid. Bermakna 1 hingga 5 hari bulan itu dia kena qada. Selain tu berapa hari bulan? Nampak tak? 1 hingga 5 hari bulan, 6 hingga 10 hari bulan. 1 hingga 5 hari bulan dia kena qada solat sebab istihadah. Kemudian pada 11, 12, 13, 14, 15, 5 hari sebelum selepas daripada darah hitam juga dia kena qada. Mana 10 hari keseluruhan? Sebelum darah hitam, selepas darah hitam. Okey? Yang hari ke-16 tadi memang dia dah solat, dah mandi dah, tak perlu qada dah. Kita sebab sebelum kita tahu istihadah, memang kita pegang 15 hari tu dah tak solat. Kan? Tu kena faham. Jadi bila berlaku istihadah, tengok balik yang mana haid, yang mana istihadah. Istihadah kena qada. Okey? Boleh faham Harap-harap tak mabuk lagi. Sebab Ustazah nak habiskan sampai hujung bab mubtadi'ah ini. Okey? Itu yang kes senario ketiga di mana melibatkan 3 warna tapi baru jenis yang pertama. Yang kedua, 3.2, slide berikutnya. Okey. Darah 3 warna juga dan tidak memenuhi salah satu pada syarat 3 warna yang Ustazah dah sebut. Tetapi kali ini senarionya macam mana? Darah paling lemah keluar selepas darah kuat. Tadi darah lemah dulu, lepas tu darah kuat. Kes sekali darah paling lemah. Yang kes kedua pula ni, darah kuat keluar dulu. Okey dah, betul dah, memenuhi dah syarat pertama. Tetapi bukan diikuti oleh darah lemah. Darah paling lemah duduk mengiringi darah kuat. Akhir sekali baru darah merah, itu darah lemah. Yang paling lemah, hitam darah kuat, kuning paling lemah, merah lemas. Jadi paling lemas pula dah. Lemah.
Okey. Satu contoh. Ustazah bagi contoh yang mudah. Cepat sikit. Okey. Pada satu dan darah terakhir. Okay, Ustazah baca sekali senario. Darah paling lemah keluar selepas darah kuat. Dan darah terakhir 15 hari ke atas. Bukan 15 hari ke atas itu yang reflect hukum. Nampak tak? Bukan 15 hari darah lemah tu 15 hari ke atas tu yang reflect hukum. Tetapi yang kita kata yang maknanya reflect hukum merujuk kepada dia mumayyizah ke ghair mumayyizah. Kenapa dia jadi mubtadi'ah mumayyizah? Sebab yang hitam tu 1 hingga 4 April masih lagi 4 hari, tak melebihi 15 hari. Cukup syarat pertama dan cukup syarat kedua. Darah kuning diikuti dengan darah kuning berapa hari? 5 hari, 5 hingga 9 April. Dan pada 10 hingga 30 April 16 hari keluar darah merah. Kuat, paling lemah. Hitam, kuning, merah. Itu susunan darah keluar. Okey? Itu menyalahi syarat kedua. Apa dia syarat kedua? Darah lemah mesti keluar selepas darah kuat. So sekarang ni apa isu dia? Isu dia darah lemah tak, syarat kedua tidak dipenuhi. Dan darah kedua darah lemah itu lebih daripada 15, maknanya 15 hari ke atas, 15 hari ke atas. Dalam kes ini ada khilaf pandangan. Ada dua pandangan antara Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua orang ni je sama ada. Kalau tengok pada kitab Asy-Syarh ni, hak ni je lah selalu duk ni lah duk khilaf ya. Okey. Ar-Ramli kata apa? Ar-Ramli kata hak hitam tu je haid. Kuning dengan merah lepas tu adalah semuanya istihadah. Tapi Ibnu Hajar kata apa? Dia kata oleh kerana darah hitam 4 hari, darah kuning 5 hari, tak lebih lagi 15 hari, gabung je lah. Dua-dua tu dia kira haid. Nampak tak? Walaupun bagi Ibnu Hajar, walaupun tak menyalahi susunan, bagi dia tengok selagi mana tak lebih 15 hari gabungan dua warna ini, maka dia digabung. Okey, ini pandangan Ibnu Hajar. Okey. Kalau baca kitab, yang ni je ustazah. Mula ustazah tak boleh sebut khilaf ni, tapi nak cakapnya inilah yang berlaku. Tapi kes ni tetap mumayyizah tau. Kenapa mumayyizah? Ustazah dah sebut tadi, tengok warna darah kuat. Lebih ke tidak 15 hari. Okey. Seterusnya senario 3 warna juga, tetapi kita kata okey. Sekejap 3.2 kenapa jadi sekejap. Okey. Perbezaan 3.2 tu ada dua ustazah buat Satu darah terakhir yang mula-mula darah terakhir 15 hari ke atas. Sekarang kita nak berpindah 3.2 sebenarnya 3.2B. Yang tadi 3.2A. Ni kita nak pergi pada 3.2B. Yang ustazah, kalau slide tu ustazah tunjuk anak panah tu merujuk pada sama je, darah paling lemah, darah kuat keluar, darah paling lemah, darah lemah. Susunan dia sama je. Hitam, kuning, merah. Yang tadi pun hitam, kuning, merah. Okey, itu senario kita kata darah paling lemah duduk di tengah. Darah paling lemah duduk di tengah antara darah kuat dan darah lemah. Ini pun kes sama, darah paling lemah duduk di tengah antara darah kuat dan darah
lemah. Tetapi darah yang terakhir kurang daripada 15 hari. Nampak tak? Dia tidak beri kesan kepada maknanya darah tu 15 hari ke tidak, dia tidak memberi kesan kepada kedudukan mumayyizah itu. Dia tetap mumayyizah, tetapi ulama tak khilaf dalam bab ni. Dia khilaf cuma kalau darah lemah itu lebih daripada 15 hari ke, maksud 15 hari ke atas. Kalau kurang daripada 15 hari, contohnya 1 hingga 5 April 5 hari mari darah hitam, 6 hingga 10 April keluar darah kuning 5 hari, 11 hingga 20 April itu 10 hari sahaja. Kurang daripada 15 hari. Warna merah dalam bab ini ulama sepakat, mana Ar-Ramli dan Ibn Hajar Al-Haytami tak berselisih pandangan. Kedua-duanya semua ulama sepakat mengatakan hak hitam ni sahaja adalah haid. Mereka tak gabungkan hitam dengan kuning. Tapi dalam senario yang tadi, bila darah terakhir tu 15 hari ke atas, Ar-Ramli dengan Ibn Hajar berselisih pandangan. Okey, tapi kub-kub mana pun semuanya mubtadi'ah mumayyizah. Tetap darah kuat dihukumkan sebagai darah haid. Kadang-kadang darah kuat ni dia tarik sekali, sebagai mana kes sebelum ni ikut Ibn Hajar, kita kena tarik sekali, hok stepek dengan dia, warna stepek tu warna, kalau tengok contoh tadi hitam dengan kuning tu kan, duduk stepek dengan dia, dia tarik sekali sebab dia kurang daripada 15 hari untuk jadikan sebagai darah haid. Powernya darah kuat. Itu dalam ulama dalam mengulas bab ini. Okey, 2 slide terakhir yang 3.3. Masih lagi senario 3 warna. Okey, 3 warna yang tak cukup syarat. Okey, apabila 3.3, apabila dicampur darah kuat dan darah lemah ia melebihi 15 hari. Ingat? Tadi kita campur darah kuat, darah lemah, darah kuat, darah paling lemah, tak cukup 15 hari. Ini cerita dia pula apa dia? Darah kuat bila campur dengan darah lemah lebih 15 hari. Hitam keluar 10 hari, merah keluar 6 hari, kuning keluar 16 hari. Dari sudut susunan betul dah kan, kuat, lemah, paling lemah. Tetapi bila kita gabung hitam dengan merah lebih daripada 15 hari, boleh gabung tak? Tak boleh, sebab haid itu maksimal dia 15 hari 15 malam. Jadi dalam kes ini hanya 1 hingga 10 hari bulan sahaja yang darah hitam tu sahaja dikira haid. Okey, kalau tengok pada senario yang Ustazah cerita tadi, rumusan dia gini je. Okey, bila tamyiz ni kita kata darah hitam itu adalah haid dan darah yang lemah itu adalah istihadah. Tapi bila berlaku senario 3 warna, kita kena tengok case by case, sama ada boleh gabung atau tidak. Secara umum kita sebut ginilah, kalau kita nak pegang pandangan sebenarnya. Bila kalau kita nak kita nak pegang yang pandangan kita kata okey, selagi mana 3 warna ke 2 warna ke, selagi bila 3 warna ni, selagi mana darah yang kita kata berimpit dengan darah kuat tu tak melebihi 15 hari, kita kira haid. Macam katalah kita nak pegang yang tu je, mudah, tak pening kepala, tak ada masalah, tak salah. Okey, tak payah nak fikir mazhabnya kata ni. Kalau kita nak pegang pada kaedah selagi mana darah kuat dengan darah yang berikutnya, kalau ada 3 warna tak melebihi 15 hari, kita kehukumkan haid, tak salah. Okey, bab ini, bab darah ini adalah bab istihadah, dan yang terakhir bab mubtadi'ah, terakhir. Lepas ni esok lusa kita esok lusa Sabtu kita akan kita akan masuk bab mu'tadah. Bab mu'tadah. Okey, yang terakhir bab mubtadi'ah ni kita tengok ya.
Darah lemah berselang-seli dengan darah kuat tetapi diakhiri dengan darah lemah yang berterusan 15 ke atas. Okey. Selang-seli. Jadi kita tengok dalam contoh yang Ustazah bagi, pada 1 hari bulan darah hitam, 2 hari bulan darah merah, 3 hari bulan darah hitam, 4 hari bulan darah merah, 5 hari bulan darah hitam, 6 hingga 21 hari bulan darah merah. Okey. Jadi macam mana kita kata mana selah darah? Darah haid ni berlaku istihadah sebab sudah 21 hari keluar darah. Okey. Nampak tak? Kita pasti dalam realiti kita kata mesti satu daripada 15 hari bulan tu kita dah tak solat kan? Keluar darah hitam ke merah ke apa sampai 15 kita stop solat. Bila mari darah yang ke-16 kita kata lah istihadah ke? Kita pun mandi solat. Kalau kita tak ngundur balik tengok, kita salah. Kita jalan nonon, orang Terengganu kata nonon je depan, terus je jalan, tak tambah tengok dah. Ustazah kata bila istihadah tengok belakang, tak ada hantu, insyaAllah ada tarikh-tarikh yang kita ada. Okey. Jadi bila kita tengok ke belakang, apa dia? Selang-seli kita dah berlaku istihadah. Ustazah ajar orang yang pertama kali mengalami haid, bila dia berlaku begini, apa hukum dia? Jadi 1 hitam, 2, jadi hitam ke hitam tu kita gabung, hak duduk antara dia masuk sekali, semua ni haid. Contohnya katalah kita kata sampai kita tengok di sini 1 dan 5 tu bermula daripada 1 hingga 5 hitam, tengah-tengah tu berselang dengan ni. Jadi kita kata apa? Kita kapik lah. Hitam ni kita ambil hitam yang paling akhir, ke semua hari antara tu adalah haid dan bakinya adalah istihadah. Tadi kita dah tinggal solat sampai 15 hari bulan kan? Bermakna bila kalau kita tengok pada slide Ustazah tu sebut 1 hingga 5 hari bulan itu saja haid, 6 hingga 21 adalah istihadah, bermakna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kita kena qada solat. Sebab sebelum ni kita tinggal kerana kita ingat darah kita ni sampai 15. Dah betul lah. Sampai 15 kita kena tunggu betul dah kita tunggu tu. Cuma bila berlaku istihadah, Ustazah kata tengok balik, review balik. Okey. Salam Fatijah, tak apa, nanti boleh tengok video, boleh tengok rakaman. Okey. Sama je tengok live ke dengan rakaman. Okey, kalau tak faham pun boleh tanya, Ustazah akan tengok. Mana yang Ustazah tertinggal tu minta maaf, mungkin kadang-kadang tak sempat nak tengok soalan. Jadi kita dah habis. Begitu juga untuk yang slide terakhir bab mubtadi'ah ni, katalah kita kata 1 hari bulan hitam, 2 hari bulan nangkot, 3 hari bulan hitam, 4 hari bulan nangkot, 5 hari bulan hitam, 6 hari bulan nangkot, 7 hari bulan merah, 8 hari bulan nangkot, 9 merah, 10 nangkot, bla bla sampai akhir. Duk main kita lah. Gini, naik. Jadi yang hitam nangkot, hitam nakok kat tengah tu kita gabung jadi haid. Dan yang kita kata bermula daripada nakok tadi, katalah 9 bulan Ustazah nakok, merah nakok, merah sampai hujung tu semua ni merah dengan nakok tu digabung jadi darah lemah, dia adalah istihadah. Darah kuat adalah darah haid. Itu hukum mubtadi'ah mumayyizah. Okey. Apa yang kita duk cakap selama ni bab istihadah berkaitan dengan mubtadi'ah, orang yang mula mari haid. Orang yang mula mari haid ni mungkin dia baru anak yang baru nak balik, ataupun mungkin juga orang yang sudah balik. Jadi dari sudut qada solat itu tengoklah macam mana ya. Ustazah dah terang. Dengan kata lain, orang yang dah mana dia dah sampai umur balik tapi baru pertama mengalami haid, mana yang dikategorikan sebagai istihadah, dia kena qada semua. Okey?
Tapi kalau anak yang baru, nak mula balik, dia tak perlu qada hak yang sebelum. Tapi kalau berlaku istihadah, dia tak perlu qada kalau istihadah tu di belakang haid dia, tapi yang di depan haid dia kena qada. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah Ustazah dah habis bab mau bertadiah. Kalau ada soalan tinggalkan dekat ruang kolom, okey? Ruang komen, okey? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi bil alamin. Ustazah Ruqayyah, nanti saya tulis dekat komen ya, poin 32B tu ya, nanti Ustazah akan buat ulasan kemudian ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.